Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan dhakirin, hamdan mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita mulakan kelas kita dengan membaca doa tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi tammim bil khair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Istighfar 3 kali sahabat semua. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Alhamdulillah, selesai kita mukadimah pengajian pada malam ini. Kepada sahabat-sahabat semua diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga sahabat semua, tuan-tuan dan puan-puan berada dalam peliharaan Allah SWT, dilindungi oleh Allah daripada segala musibah, bala bencana, malapetaka, wabak, penyakit dan juga perkara-perkara yang mendukacitakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memelihara keselamatan kita di dunia hinggalah ke akhirat, insya-Allah. Baiklah, sebelum kita mulakan pengajian kita pada malam ini, kepada sahabat-sahabat yang baru masuk, yang baru mungkin sekali dua mengaji, diucapkan selamat datang. Semoga istiqamah mengaji dalam grup best ngaji sama Dr. Tim ini. Teruskan mengaji sehingga benar-benar yakin, mantap dari segi tajwidnya, makhraj hurufnya dan juga sifat-sifat hurufnya, penguasaan sahabat semua. Dengan itu sahabat semua boleh mengajar orang lain mengaji dengan tartil, dengan bertajwid. Itulah harapan saya, supaya Al-Quran ini, ayat-ayat suci Al-Quran ini meniti dari bibir ke bibir manusia, hamba-hamba Allah yang cinta akan Al-Quran Karim. Baiklah, sama-sama kita niatkan dalam hati kita, bila kita mengaji saja, kita pegang saja Al-Quran, kita niatkan dengan niat yang betul-betul, jangan niat yang salah,
Jangan ada perasaan-perasaan yang lain selain daripada mohon kepada Allah akan keampunan. Bila kita membaca ayat suci Allah ini, kita mengharapkan rahmat dan keampunan daripada Allah SWT. Kita ingin mentaqarrubkan ataupun mendekatkan diri kita kepada Allah SWT kerana kita membicarakan kalimah-kalimahnya. Dan juga di samping itu, kita niatkan untuk menghadiahkan pahala bacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Jika ada pahalanya, kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarga baginda, kepada para sahabat baginda, para rasul, para nabi, para awliya, para syuhada, para siddiqin, dan juga kepada seluruh kaum muslimin muslimat, khususnya mereka yang telah pergi meninggalkan dunia ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa mereka dan juga dosa-dosa kita, dan meletakkan roh mereka yang telah pergi meninggalkan dunia ini sebaris dengan para salihin, para syuhada dan juga para rasul dan nabi. Baiklah sahabat semua, kita baca dulu Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, kepada sahabat-sahabat saya yang lama yang mengaji sejak daripada setahun yang lalu, jadi saya memohon berbanyak maaf pada bulan Ramadan yang lalu, seperti Puan Nursia, Puan Norisha tidak dapat bersama kerana saya mengaji waktu siang. Sahabat semua bekerja waktu itu. Walau mana pun, seperti yang saya janjikan, saya akan mula kelas ni malam. Mudah-mudahan tidak mendatangkan masalah kepada semua sahabat untuk mengaji pada waktu malam, kerana kita sudah pun sembahyang solat Isyak, kita sudah pun makan malam bersama keluarga, kita dah selesai semua tugas kita. Jadi kita boleh tumpukan pula perhatian kita kepada pengajian ilmu tajwid dan Al-Quran ini, mudah-mudahan. Baik, muka surat 305. 305. Jadi insya-Allah malam ni kita akan mula membaca surah Maryam, surah Maryam. Surah Al-Kahfi dah pun selesai. Sekarang ni surah Maryam juzuk yang ke-16, muka surat 305, bermula ayat 1. Baik, kalau dah bersedia, bantu saya untuk kongsikan link kita ini kepada seberapa ramai sahabat, kenalan, ahli keluarga, sahabat-sahabat semua, supaya Al-Quran ini dapat didengar di merata pelosok tanah air kita ini hinggalah ke luar negara. Mudah-mudahan begitulah. Sebab kita bukan mengharapkan apa, kita mengharapkan keredaan Allah, mengharapkan rahmat daripada Allah. Apabila ayat-ayat suci Al-Quran itu dibaca, sebenarnya dia mendatangkan rahmat bagi siapa saja yang mendengar, siapa saja yang membaca, mendatangkan rahmat. Ini bukan perkataan yang kita kata reka-rekaan, tapi disebut dalam Al-Quran oleh Allah. Dia kata apabila Quran itu dibaca, maka dengarlah, diamlah. Sebab itu kalau orang baca Quran, kalau kita tak boleh baca, kita diam, kita dengar. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang mendapat rahmat daripada Allah SWT. Ini adalah ayat Qurannya, mafhumnya. Baiklah, muka surat 305 sekarang. Baik, kepada yang beri salam dijawab Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okay. Muka surat 305 juzuk yang ke-16, surah Maryam malam ini. Ia merupakan surah Makkiyah, surah yang ke-19, mengandungi 98 ayat. 98 ayat. Selamat datang semuanya, Puan Aisyah Zakaria, Puan Numi Hartini, Puan Noradmah,
Puan Fahirah Abdul Rahim, Puan Nursiah, Puan Rohana, Puan Rosni, Puan Halijah, Puan Mazdiah, Puan Marni Kaniago daripada negara Indonesia. Jadi saya harap orang-orang daripada negara Indonesia akan terus mengaji bersama kita walaupun waktunya berlainan, ya. Sekarang ni kalau di tempat Marni jam berapa sekarang? Kalau di tempat kita baru jam 9.20 di Malaysia. Kalau di Marni ni dari mana saya tak ingat, ya. Dari Jawa ke, dari Sumatera ke, daripada Sulawesi ke, saya tak ingat dah. Itulah kelemahan saya, saya tak boleh ingat. Okey, Nurhana, ya. Baiklah, kita mula sekarang dan mohon orang yang baru masuk ni kongsi page saya ini atau link ini kepada seberapa ramai sahabat tuan-tuan dan puan, ya. Baik, kalau dah bersedia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan Cik Muhammad Razali, Cik Mat, ya, silakan. Okey. Yang beri salam, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita meja sana. Okey. Tengok ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Okey, kita tengok ayat yang pertama. Berapa harakat semua sekali? Kalau kita cantumkan semua sekali, berapa harakat? Sila tulis. Saya baca tadi dah dengar kan? Berapa harakat? Berapa harakat? Siapa yang berani nak tulis? Lepas tu baru saya tanya hukum. Harakat dulu. Yang panjang ni tanda melentang di atas ini kena baca 6 harakat, ya sahabat semua, 6. Okey, ada 3 6 dekat sini. Ini 6, kaf ini 6 harakat, ain ini 6 harakat dan sad ini 6 harakat. Okey. Jadi yang tengah-tengah tu itu ha dan ya, 2 dan 2. Jadi semua sekali 6 kali 3 18, 22 harakat. Tepat sekali Puan Nurisyah. Semua sekali 22 harakat, ya. Apakah nama hukumnya? Mat apa? Ni mat, ya, bila panjang saja mat. Cuma nak tahu apa nama matnya ni. Mat lazim. Ya, ini bukan kalimi, ya, bukan kalimah, ya. Ini bukan kalimah tetapi ini adalah harfi, huruf, potongan huruf. Jadi bila sebut kalimah tu kalimi, kalau kata harfi tu huruf. Ini adalah potongan huruf-huruf, iaitu huruf kaf, huruf ha, huruf ya, huruf ain, huruf sad. Ya. Okey. Kenapa dikatakan mat lazim harfi? Kerana huruf, ya. Mat lazim, mat yang panjang, dilazimi dengan bacaan panjang. Okey, itu merupakan potongan huruf-huruf dan disebut di hujungnya mukhaffaf. Mukhaffaf maknanya dia tidak diidghamkan. Tidak ada idgham dekat sini. Kalau musaqqal berarti ada huruf yang diidghamkan. Di sini tidak ada, ya. Jadi maknanya hukum di sini ialah mat lazim, ya, mat lazim harfi mukhaffaf. Jadi semua sekali 22 harakat, ya. Jadi kita baca lagi sekali. Kaf ha ya ain sad. Kenapa huruf dad itu ada bunyi lantun dan qalqalah? Kerana kita lihat kepada ejaannya, ya. Kalau huruf kaf ni kaf alif fa kaf, ha biasalah ya biasa, ain ya nun, ain sad alif dal, sebab itu bunyinya sad. Ke ujung, ya. Boleh faham yang ini? Apa nama hukumnya tadi?
Okey, huruf-huruf muqatta'ah ya, iaitu huruf-huruf potongan yang ringan ya, tak beratlah ya. Okey, seterusnya ayat kedua. Zikru rahmati rabbika 'abdahu zik. Okey, bunyikan hamas pada huruf kaf yang mati. Jangan lantun, jangan jadi qalqalah pula ya. Jangan jadikan dia zik, bukan zika, tapi bunyi dia zik. Zik, sikit saja bunyi angin ya. Zikru rahmati. Ra yang ini dengan ra yang ini sama tebal ya. Okey, tebal ya sahabat semua. Rurah, bukan rurah, tapi rurah ya. Dan ha di sini ha pedas. Jadi kita kena bunyikan ringan ya. Zikru rah ya. Mati rabbika. Rab, huruf ra ni kena baca tebal. Ra baris atas, ra tafkhim kena baca tebal. Bertemu dengan ba dan di atas ba ada tasydid, maka kita kena baca tekan ataupun jud. Ya, kerana ba ada dua. Satu ba yang mati ataupun sukun, satu lagi ba yang berbaris di bawah. Ya, jadi itu sebab kita kena tekan ya. Rabbika ab. Okey, dekat ba ada tasydid, ada mati, ada tanda sukun, maaf. Jadi di sini hukumnya qalqalah sughra ya. Abdahu rabbika abdahu jangan baca abdahu, tak betul ya. Kalau baca abdahu kita kena baca lantun ya. Abdahu, hu di sini maksilah qasirah, dua harakat, ada waw kecil ini. Zakaria dekat ya ada tasydid, jadi kita kena baca tekan ataupun jud. Ya ada dua ya. Zakaria, dan ra sini ra tarqi, ra tipis, jangan tebal ya. Zakaria, ya sini berhenti dengan mad asli ya. Kalau kita baca wasal sambung sini, maka dia kena baca panjang, jadi mad jaiz munfasil ya. Tapi sini kita berhenti, maka hukumnya kekal mad asli ya. Nada rabbahu nidaan khafiyyan. Huruf zal lembut sebutannya, makhraj zal di hujung lidah, keluarkan sikit saja hujung lidah nada, jangan baca nada, itu huruf zain, huruf zal nada, na dua harakat ma'asli, da juga ma'asli. Nampak ni alif kecil ni harakat. Rabbahu, ra tebal, ra tafkhim, kena bari atas dan jud pada ba, di atas ba ada tasydid. Rabbahu, hu di sini maksilah qasirah, nampak ni waw kecil ni ya. Jadi dua harakat juga. Nidaan, ya, nida ni satu perkataan ya sahabat semua. Ini hukumnya mad wajib mutasil ya. 4 hingga 5 harakat panjangnya. Nidaan. Okey, tanwin nampak ni bergaris sama ya, selari, bergaris selari. Dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung, iaitu huruf izhar. Huruf kha ni termasuk dalam huruf izhar halqi, maka bacaannya di sini terang, nyata, tanpa dengung ya. Nidaan khafiyya, khafiyya, jangan baca khafiyya. Huruf kha walaupun tak ada baris, bila kita sebut pun memang tebal kha, bukan kha ya. Khafiyya, dan jud pada ya kerana ya ada tasydid. Okey, kita berhenti dengan mad iwan ya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aik walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Qa tebal, jangan baca ka, baca qa tebal. Qaf adalah huruf isti'la, dua harakat ma'asli. La rabbi, ra tafkhim tebal dan jud pada ba kerana di atas ba ada tasydid. Qala rabbi inni
atas nun ada tasydid, wajib dengung, wajibal gunah, ya. Ni mat asli du harakat. Wahanal, ha di sini ha simple, ha besar, orang cakap ha besar, tapi saya lebih senang sebut ha simple. Jadi bacaannya daripada dalam, ya sahabat semua, daripada dalam halkum kita ni. Wahanal, jangan baca wahanal, tak betul, ya. Wahanal, nal alif lam qamariyah, bunyikan lam yang mati dengan jelas tanpa lantunan. Jangan baca wahanal, tak mau baca wahanal. Wahanal, auz, okey, huruf ain jaga makhraj auz, dan huruf za ni kena jaga makhrajnya, kerana za ni makhrajnya ialah, ya, isti'la, huruf yang tebal, ya, huruf yang tebal, auz. Jangan baca az. Kalau baca az jadi zai, ni huruf za, auz, auz, tapi lembut. Dia walaupun tebal tapi lembut. Dia sama dengan makhraj huruf zal, ya. Tinggal lagi huruf za ni kita kena tebal kan. Wahanal auz, auzmu, ya, auzmu minni. Di atas nun ada tasydid, jadi kita kena dengung harakat, ya. Wajib al-gunah, ni di sini mat asli. Washta'ala ar-ra'su, wash, bunyikan tafashi pada huruf shim. Apa itu tafashi? Tafashi ialah angin yang berhamburan keluar. Wash, washta'ala, ta'ala, okey, ra ini kena baca tebal, ya. Jadi bila lam ini kita masukkan ke dalam ra, kita tidak membunyikan alif lam. Ini dinamakan idgham syamsi, ataupun nama lainnya ialah alif lam syamsiah, ya. Jadi tak berbunyi alif lam ni. Masukkan lam baris atas ni terus ke dalam ra, disertai dengan jud. Ke atas ra ada tasydid. Washta'ala ra, ra bukan ra, tapi ra. Kena ra baris atas kena baca tebal dan mati pada hamzah ra, ya. Susyayibau, susyayibau, ya, huruf shim jaga dia punya makhraj syai, bunyikan betul-betul. Ya, sifatnya lil, lembut. Syayibau, syayibau. Kenapa bau tidak ban? Kerana ejaan betul ba dua di atas ban. Tapi bila masuk saja hukum tajwid, di sini hukumnya idgham ma'al gunah. Kita kena masuk dan dengung, ya. Maknanya kita masukkan bunyi tanwin ini ke dalam huruf waw disertai dengan dengung. Sebab itu kita bunyi syayibau. Tapi kesilapan orang-orang kita bila membaca Al-Quran ialah dia cuma masuk tanpa dengung. Dia akan baca syayibau alam. Itu silap. Dia kena dengung, sahabat semua. Syayibau alam. Okay, mim mati bertemu dengan hamzah, tak boleh dengung. Nampak ni ya, bila ada tanda mati pada mim, berarti dia bertemu dengan huruf yang tak boleh dengung. Ini dinamakan izhar syafawi, ya. Akum bidu'aik. Nun mati bertemu ba, kita kena tukarkan bunyi nun mati kepada bunyi mim disertai dengan dengung. Di sini dinamakan iqlab. Iqlab, ya, dengung tu harakat. Akum bidu'aik, ya. Senang saja nak kenal iqlab, ya sahabat semua. Ada mim dekat sini menggantikan nun ni, dan mim itu ada ekor ke bawah, ada kakinya ke bawah. Kalau mim tu ekornya tidak ada, itu bukan iqlab, ya. Itu adalah waqaf lazim. Okey, jadi ini adalah iqlab, ya. Dan bila kita membunyikan iqlab ni sahabat semua, kita tak boleh tutup mulut habis-habis, ya, kecuali ada kecacatan pada bibir kita lah, ya. Kita tak boleh nak renggangkan bibir kita. Kita kena renggangkan kira-kira boleh lalu sehelai kertas di antara dua bibir kita. Bukan maknanya akum, tak betul, ya. Jadi akum bidu'a, ya, bidu'a. Ini mad wajib, ya, mad wajib mutasil 4 hingga 5 harakat. Ika rabbi, ra tebal dan jud pada ba ada tasydid. Bi syaqiyya, syaqiyya, ya, dekat ya ada tasydid, jadi kita baca tekan ataupun jud syaqiyya, dan kita berhenti dengan mad iwad 2 harakat, ya.
Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahabli وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا وإني nun bertasydid wajib dengan wajib al-gunah ya, ni dua harakat ma asli khiftul kha sahabat semua bukan ruha. Jadi bunyikan betul-betul khif dan bunyikan hamas pada fa khif ya. Macam mana nak bunyi khif itu ketap ya, gigi atas kita ni ke bibir bawah. Wa inni khif keluar angin ya di bibir kita. Tul mawaliya, tul alif lam qamariyah ya. Wa asli liya nun mati bertemu waw. Masukkan bunyi tanwin terus ke dalam waw disertai dengung dua harakat idgham ma'al gunnah ya. Bukan min wara, bukan bunyi dia min tapi kena masukkan bunyi nun ke dalam waw ya. Min warai ya, wara panjang mad wajib mutasil. I di sini apa hukumnya? Min warai. I ni apa hukum? Wa kanatim wa kam asli natim raati. Mim mati bertemu ra. Izhar syafawi tak boleh dengung. Dan ra ni baris atas kena baca tebal. Wa kanatim raati. Ra'a bukan ra'ati tapi ra'ati ya. Ti di sini ma asli aqiram fahabli qiram. Tanwin bertemu dengan fa, kita kena sembunyikan bunyi tanwin ke dalam fa disertai dengung dua harakat ya. Ikhfa haqiqi ya. Aqiram fahabli okay, ba bila dia mati di tengah-tengah kalimah ada tanda sukun ini kita kena lantunkan dia ya, qalqalah surah ya. Okey, fahabli li ma'asli dua harakat min ladun mil. Okey, nun mati bertemu lam, masukkan terus bunyi min ke dalam lam tanpa membunyikan nun. Ini dinamakan idgham ya, bila gunnah. Idgham bila gunnah ya. Okay. Fahab li min ladunka waliya. Nun mati bertemu kaf, kita kena sorokkan bunyi nun ke dalam kaf pada kadar separuh disertai dengung dua harakat ikhfa haqiqi. Di sini idgham bila gunnah, di sini ikhfa haqiqi ya. Min ladunka waliya. Okey, jadi kita kena henjut ataupun tekan pada ya, kerana ya ada tasydid, ada dua ya ya. Ya yang pertama mati, ya yang kedua berbaris dua di atas, dinamakan mad iwad ya. Okey, saya tanya dekat sini tadi dah jawab ke belum? Apa hukumnya ni? I ni. Dah jawab ke belum ni? Warai. Apa hukum I tu? I di sini adalah mad badal ya. Tengok ni hamzah di depan dia. Dia bukan mad asli ya. Kalau depan dia hamzah, belakang dia ya baris bawah, mati baris bawah, ini mad badal ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kepada sahabat-sahabat yang baru masuk diucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya. Sila masuk, dan mana yang ada online yang belum beri salam, sila beri salam supaya kita boleh
boleh kenal siapa yang hadir mengaji bersama-sama kita, sesama kita ni, kita boleh berkenalan ya. Menjadi semoga-moga pertemuan kita dalam grup ini boleh membawa kita sama-sama ke syurga insya-Allah ya. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Yarithu. Okay, ra ni ra tarqi, tipis, jangan tebal. Yari, jangan baca yari ya, tapi baca tipis. Yari ya. Suni, huruf sa, jaga makhraj, sentilkan lidah menyebut sa. Sa, bukan su. Kalau kita baca yari suni, huruf sin yang keluar ini adalah huruf sa ya. Jadi jangan tukar ayat Allah ya. Okay. Yarithuni, ni di sini mat asli dua harakat. Wa yarithu, thu, bukan su tapi thu ya. Min ali Yaqub. Nun mati nampak ni, bila ada tanda mati ataupun sukun, maka dia bertemu sebenarnya dengan huruf yang tak boleh dengung, iaitulah izhar halqi ya. Okay. Min ali Yaqub. Okay. A di sini apa hukum dia? Apa hukum A dekat sini? Hamzah di depan dia, belakang dia alif. Ada yang tak kenal hukum apa ni? Mat badal ya. Mat badal ya. Jadi panjangnya sama seperti mat asli, nama hukum saja mat badal. Bacaannya sama seperti mat asli, kan dia dalam kategori mat asli ya. Min ali Yaqub ya. Jadi ya ni jangan tebal ya sahabat semua ya. Jangan baca ya, bukan ya tapi ya. Buka mulut. Min ali Yaqub. Jadi kita berhenti di sini. Apa hukumnya? Ada dua hukum kat sini. Apa hukumnya? Yaqub. Hukumnya ada dua kat situ. Apa dia? Okay, betul. Satu ialah qalqalah kubra. Satu lagi qalqalah kubra ni yang berada di hujung ni, yang kita lantunkan dia. Yaqub. Itu qalqalah surah. Okey. Yang panjang tu apa? Mad arid li sukun. Itu yang dah tercicir ya. Kita berhenti di sini, kita tengok waw ni, kedudukan waw ni bila dia mati huruf sebelumnya baris depan yang asalnya mat asli, tetapi dia menjadi mad arid li sukun. Makna mad arid li sukun ialah mad yang mendatang kerana kita memberikan mati kepada huruf yang ujung, maka dinamakan mad arid li sukun ya. Bacaannya boleh dalam 3 wajah, 2, 4, 6 ya. Tapi orang kita biasanya baca pada kadar 4 hingga 6. Tak ada orang yang baca 2 takut tersilap. Okey, seterusnya waj'alhu rabbi radiya Okey, huruf jim apabila dia mati di tengah-tengah kalimah, kita kena lantunkan dia dengan lantunan kecil ya, qalqalah surah ya. Waj'al tongkatkan lidah ke langit. Hu rabbi, ra tebal, jangan baca rabbi tapi baca rabbi. Okey, dekat ba ada tasydid, jadi kita kena baca tekan. Bi radiya, ra ni juga baca tebal, ra baris atas, ra tafkhim namanya. Radiya, huruf dad walaupun di baris bawah kita kekalkan makhraj tebalnya. Radiya, jangan baca radiya. Kalau baca radiya jadi huruf dal, ini huruf dad tebal ya sahabat semua. Okey, dan kita berhenti di sini dengan mad iwad lagi kerana baris 2 di atas ya. Okey, 2 harakat. Ya Zakaria inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu inna
نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا Ya Zakaria. Ya dua harakat, ada alif kecil. Zakaria. Ra sini ra tarqiq, jangan tebal, ra tipis ya. Dan kita henjut pada ya kerana di atas ya ada tasydid. Jadi kita kena baca tekan ya. Ya Zakaria. Dan ya di sini dia bertemu dengan hamzah, maka bacaannya menjadi panjang, 4 hingga 5 harakat, iaitu mad jaiz munfasil ya. Okey. Inna, nun bertasydid, wajib al-ghunah, wajib dengung. Inna, na 2 harakat ma asli. Okey. Nubashiruka, nubash. Okey, dekat shim ni ada tasydid, jadi kita kena baca tekan atau penjut. Nubashiru, dan bunyikan tafashi pada huruf shim. Nubashiruka bighula. Ya. Ra sini tebal, jangan baca nubashiruka, bukan ruka tapi ru. Nubashiruka bighula. Biru ni pun sama, jangan baca birula, bukan biru tapi biru, ghain ya. Birula, la mat asli 2 harakat, min ismuhu. Ni apa hukum dekat sini? Tanwin bertemu dengan hamzatul wasal dan juga huruf yang bertanda sukun. Kita tak boleh baca mismuhu, tak jadi ya, tak betul. Kita kena tambah nun kecil dekat sini dengan membuangkan satu baris mim ini ya. Jadi minismuhu, bukan mim mismuhu ya. Kena tahu apa hukum ni kat sini. Siapa yang masih ingat? Kita dah jumpa banyak kali dah ni. Bila kita tambah nun kecil disebut nun wiqayah kan? Hukumnya apa? Hukumnya ialah iltiqa sakinain ya. Iltiqa sakinain. Ya, pertemuan di antara tanwin ya, iaitu tanwin bertemu dengan hamzatul wasal dan huruf sukun. Kita tak boleh baca ya, membunyikan seperti mismuhu, tak boleh. Tak boleh ya. Kita kena tambah sini nun kecil. Jadi bacaannya minismuhu ya. Nun wiqayah ya. Ada juga yang menyebut sebagai kasrut tanwin ya. Jadi kena kenal ya. Banyak juga dalam Al-Quran kita jumpa ni nanti ya. Okey. Ada juga yang disebut sebagai nun iwad, juga betul ya. Inna nubashiruka bighulamin ismuhu. Hu di sini maksilah qasirah. Nampak waw kecil ni? Okey, 2 harakat. Yah, ya. Ha di sini ha pedas. Yah. Ya, ya di sini ma asli. Lam naj'al lahu naj. Okey, huruf jim mati di tengah-tengah kalimah, qalqalah surah. Lam naj'al lahu ya, naj'al lahu. Ni apa hukum dia? Lam mati bertemu lam yang berbaris. Apa hukum dia dekat sini? Kalau merah saja kita tahu, maknanya dia tu mesti idgham. Apa idgham apa? Lam naj'al lahu min qab. Nun mati bertemu qaf, kita kena sembunyikan bunyi nun ke dalam huruf qaf disertai dengung harakat. Sembunyikan pada kadar 50%. Bukan sembunyi semua. Kalau sembunyi semua dah jadi idgham. Ini ialah ikhfa ya. Min qab, dan huruf qaf tebal. Min qab ya. Dan ba dia mati di tengah-tengah kalimah, kita kena lantunkan dia qalqalah sughra. Min qablu samia. Dekat ya ada tasydid, jadi kita baca jut dan kita berhenti dengan mad iwad, baris 2 di atas ya, bacaannya 2 harakat sahaja ya. Okey. Apa hukumnya sini? Di sini tadi idgham apa? Bukan idgham mislain ya. Idgham apa?
idgham mutamasilain, ya. Bukan idgham mutajanisain, ya Puan Nur Rasmah. Itu pertemuan di antara dua huruf yang sama dari segi makhraj dan sifatnya dinamakan idgham mutamasilain, ya. Okey. Kalau idgham mutajanisain ini ialah pertemuan dua huruf yang sama dari segi makhraj tapi berlainan dari segi sifatnya, ya. Okey, tak apa. Boleh dibetulkan, ya. Okey, seterusnya kepada yang baru masuk, yang beri salam, waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat yang belum lagi memberi salam, yang ada mengikuti pengajian pada malam ini, silalah beri salam supaya saya dapat tahu nama sahabat, ya. Nama sahabat yang mengikuti pengajian ini, mudah-mudahan kita boleh berkenalan antara satu sama lain, ya. Seperti saudara Amar Din, alhamdulillah dah banyak kali saya jumpa Amar, ya, dalam kelas. Alhamdulillah, ya. Jadi silalah Amar ajak sahabat-sahabat yang lain, ya. Okey, sebab saya mengajar ni, saya membimbing ni terlalu slow. Jadi orang yang tak boleh baca pun akhirnya boleh baca, insya-Allah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqira wa qad balagtu minal kibari itiya. Qa tebal, ya, jangan baca ka, baca qa, ya. Qala rabbi, ra tebal, ra tafkhim kena ra baris atas kena baca tebal, ya. Qala rabbi. Okey, dekat ba ada tasydid, jadi kita kena baca tekan. Rabbi. Anna, dekat nun ada tasydid, jadi kita kena dengung. Hukumnya wajib dengung, wajibal gunnah, ya. Gunnah tu dalam bahasa Melayu bermakna dengung, ya. Kalau wajib tu wajib lah, mesti dengung, ya. Anna, jangan baca anna yaku, salah tu, ya. Dengung dulu. Anna yakunu li. Na di sini ma asli, yaku ku ma asli du harakat, nuli li juga ma asli du harakat, ghulamu ghula la juga ma asli, ada alif kecil ni. Tanwin bertemu dengan waw, masukkan bunyi tanwin ini ke dalam waw disertai dengan dengung du harakat, masuk 100% atau 100%. Ini dinamakan idgham ma'al gunnah. Idgham memasukkan, ma'a tu dalam bahasa Melayu bermaksud dengan atau beserta. Gunnah tu dengung. Jadi masuk dengan dengung, ya. Itu dinamakan idgham ma'al gunnah. Ghulamu wa kanatim, ka di sini ma asli, natim. Okey, mim mati bertemu ra, tak boleh dengung, izhar syafawi. Ra'ati, ra kena baca tebal, jangan baca ra'ati, kena baca ra'ati, ya. Ti di sini ma asli. Aqirau, jangan baca a tapi baca huruf ain betul-betul sebut. Aqirau. Okey, tanwin bertemu dengan waw, masuk dan dengung, ya. Masuk 100%. Jadi hukum di sini idgham ma'al gunnah. Aqiran wa qad. Okey, huruf dal bila dia mati di tengah-tengah kalimah, kita kena lantunkan dia dengan lantunan kecil, qalqalah sughra, dan huruf qaf ni jaga makhrajnya tebal. Wa qad. Macam tu baca dia. Bukan baca waqad balag, bukan macam itu, ya. Kita lantun dengan huruf dal ini. Wa qad balagtu minal alif lam qamariyah, bunyikan lam yang mati dengan izhar yang jelas, ya. Minal, jangan baca minala, tak mau baca minala, ya. Tongkatkan lidah ke langit terus. Minal kibari, ri di sini ra terki, ra tipis, jangan tebal. Kibari itiya, dekat ya ada tasydid, jadi kita baca lanjut ataupun tekan dan kita berhenti dengan mad iwa lagi, ya. Okay.
قال كذلك قال ربك هو علي حين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. tebal. Qala kadza, lemah. Huruf lemah zal ini, jadi sebutannya di hujung lidah. Makhraj zal ni di hujung lidah. Qala kadza, jangan baca qala kaza. Kalau bunyi kaza, maknanya huruf zal sahabat semua tak betul, jadi keluar huruf zai. Qala kadzalika, kadzalika qa lagi sekali tebal qa la rabbuka. Ra ni kena baca tebal, ra baris atas dan jud pada ba di atas ba di tasydid. Qala rabbuka huwa, di sini ha simpul dalam bunyi dia. Huwa alayya, alayya dekat ya ada tasydid, kita baca jud. Alayya hayinu, dekat ya ada tasydid lagi. Jadi sini kita baca jud, di sini pun kena baca jud. Berarti kedua-duanya ada dua ya. Sini ada dua ya, di sini pun ada dua ya. Huwa alayya hayinu, hayinu. Tanwin baris dua di hadapan bertemu dengan waw, maka kita kena masukkan sepenuhnya bunyi tanwin ini masuk ke dalam waw disertai dengung dua harakat idgham ma'al gunnah. Ada berapa huruf idgham ma'al gunnah? Siapa yang tahu sila tulis. Ada berapa huruf idgham ma'al gunnah? Minta maaf goyang sikit, saya penat duduk duduk lama-lama saya ni ada masalah sakit pinggang Jadi bila goyang sikit tu maknanya saya pegang telefon tu saya pun bergoyang lah, minta maaf lah Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qala rabbuka huwa alayya hayyinun wa qad. Okey, huruf dal ini mati di tengah-tengah kalimah, maka kita kena lantunkan bunyinya. Wa qad, macam tu Jangan baca waqad khalaq. Semua tu tak ada lantun, dia kena lantun kerana qalqalah huruf qaf, huruf dal, huruf ta, huruf ba, huruf jim kena lantun kerana ada 5 huruf qalqalah Wa qad khalaqa, macam tu. Jangan baca khalaq tuka, tak betul Wa qad khalaqa, macam tercekik Khalaqtuka min qab. Nun mati bertemu qaf, kita sorokkan bunyi nun ini pada kadar separuh ke dalam huruf qaf disertai dengung ikhfa haqiqi. Min qablu. Okey, dekat ba ada tanda sukun menunjukkan bahawa ini adalah qalqalah sughra Min qablu walam mim mati bertemu ta, tak boleh dengung. Izhar syafawi, bacaannya terang tanpa dengung. Tandanya mudah sahaja sahabat semua. Apabila ada tanda mim itu mati di atasnya, maknanya dia bertemu dengan huruf-huruf yang tak boleh dengung. Ini dinamakan izhar syafawi Walam taku syai'a, walam taku syai'a. Ya bila dia mati, jelaskan sifat ya yang lin itu syai'a. Lin itu maknanya lembut syai'a. Di sini kita berhenti dengan mad iwad 2 harakat. Qala rabbi ij'alni ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasa layalin sawiya. Tak cukup nafas. Qala ayatuka
ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. Qad tebal, itu harakat mak asli. La rabbi, ra tebal, ra tafkhim kerana baris atas dan jud pada ba, di atas ba ada tasydid. Bija, okey, dekat jim ada tanda mati, qalqalah sughra, lantunkan dia. Qala rabbi bija ali. Apa hukum ni? Lam mati bertemu lam yang berbaris, nampak warna merah ni. Ali ayah, ya. Li ayah, ya. Apa hukum kat sini? Mat jaiz munfasil bertemu dengan hamzah, ya. Ya, mat ini bertemu dengan hamzah, bacaannya panjang 4 hingga 5 harakat. A di sini mat badal, ya. Mat badal dan kita berhenti dengan bunyi ha. Ini ada namakan huruf ta marbutah. Bila kita terus, bunyi yang keluar ialah huruf ta, ya. Tapi kalau kita berhenti waqaf, bunyi yang keluar ialah huruf ha, ya. Bukan huruf ha tapi huruf ha. Ha simpul, ya. Bunyi dia agak kasar, ya. Okey, rabbi ja'alni ayah. Itu, ya. Tapi kalau kita baca wasal, sambung, bunyi dia rabbi ja'alni ayatan qala. Itu dah jadi hukumnya lain, ya. Iaitu hukumnya di sini ikhfa hakiki kalau kita baca wasal, iaitu sambung, ya. Wasal tu dalam bahasa Melayu maknanya sambung, baca terus, ya. Sebab huruf jim kecil ni menunjukkan waqaf jaiz, makna sama ada tuan-tuan nak, perempuan nak berhenti atau nak sambung, boleh belaka. Kalau siapa yang rasa nak berhenti, berhenti. Tapi kena tahu, bila berhenti bunyinya bukan ayatan, tapi bunyi dia ayah. Tapi kalau kita sambung, kita gunakan ta, ya. Ayatan. Gitu, ya. Qad tebal, la ayatuka. Di sini mat badal, okey. Mat badal, yatuka alla. Allah dekat lam ada tasydid, jadi kita baca jud. Allah, la du harakat. Tukallimanna. Okey, tukal dekat lam ada tasydid, maka kita kena baca jud. Tukallimanna. Sini adalah idgham syamsi ataupun alif lam syamsiah. Masukkan bunyi mim baris atas terus ke dalam nun disertai dengan dengung, du harakat. Ya, di sini hukumnya ialah alif lam syamsiah. Jadi tidak membunyikan alif lam, terus masuk mim ke dalam nun disertai dengung, ya. Na mat asli, sa di sini huruf sin, di sini huruf tha. Jadi jangan sebut sala sa, ya. Ini jangan bunyikan tha pula, ini bukan tha, ini sin, ini jadi bunyi sa, kasar, ya. Tukallimanna sa, ya. Huruf tha ni kena sentil lidah. La ma asli, tha di sini huruf tha lagi. Layalin, ya ma asli, lin sawiya. Tanwin bertemu dengan sin, kita kena sorokkan bunyi tanwin ini ke dalam huruf sin disertai dengan dengung, dua harakat, ya. Ikhfa hakiki. Layalin sawiya. Dekat ya ada tasydid, jadi kita kena jud, ya. Sawiya. Berhenti dengan mat arid li suku, mat arid li sukun pula, mat iwad, ya. Mat iwad, minta maaf silap sebut. Fa kharaja ala qawmihi minal mihrabi fa awha ilayhim أن سبحوا
sabbihu bukratan wa ashiyan. Fakha, huruf kha, jangan baca fakha, ya, tebal pada kha, ya, huruf isti'la. Fakhara, ra pun tebal, ra baris atas kena baca tebal. Fakharaja ala, huruf ain jaga makhraj. Ramai yang sebut ala, bukan ala tapi ala. Fakharaja ala lam asli qawmihi. Waw sifatnya lin. Jadi kita baca ni kita kena muncungkan mulut kita, sahabat semua, ya. Fakharaja ala qawmihi. Hi di sini maksilah qasirah. Minal mihrab. Minal alif lam qamar, ya, bunyikan lam yang mati dengan jelas. Mih, bunyi ha pedas, ya. Jangan baca mih tapi baca mih. Minal mihrab. Ra sini kena baca tebal, ra baris atas, 2 harakat asli. Bi fa'auha, fa'au, muncungkan mulut kita. Fa'au ha, sini ha pedas, ya, 4 hingga 5 harakat. Mad jaiz munfasil. Fa'auha ilaihim, ya, sifatnya lembut. Ilaihim, di sini ha simpul, ya, jadi jaga bunyi dia keluar berhalkum. Mim mati bertemu dengan hamzah, tak boleh dengung, izhar syafawi. Fa'auha ilaihim, ya. Ansabbihu, nun mati bertemu sin, kita kena sorokkan bunyi nun ini ke dalam huruf sin disertai dengung harakat ikhfa haqiqi, ya. Okay. Ada berapa huruf ikhfa hakiki yang paling banyak dalam Al-Quran? Ada berapa? Ada 15 huruf, ya. Jadi kena tahu tu, kena ada buku tajwid, ya, sahabat semua. Bagi yang baru masuk mengaji ni, kena ada buku tajwid, barulah boleh mengaji dengan berpandu, ya. Kerana kalau kita sekadar mengingat tanpa melihat, sukar sikitlah kerana bukan bahasa kita. Ini adalah bahasa Arab, ya. Okay. Jadi kita kena ada buku tajwid. Buku tajwid banyak dalam pasaran, ya, bermacam-macam jenis, bermacam-macam versi. Yang mudah faham, yang agak sukar faham, semua ada. Jangan salah beli, ya. Okay. Ansabbihu, ansabbihu. Kita tak baca an. Kalau sahabat semua baca an, maknanya lidahnya ke bawah. Kedudukan lidah kita bila menyebut ikhfa kerana berada di tengah-tengah rongga mulut. Dia tidak ke atas lidah kita dan tidak ke bawah. Jadi kalau kita menyebut ni sabbihu, bukan an, ada naik atas lidah, ya. Tak betul, ya. Sabbihu, ha sini ha pedas, 2 harakat ma asli. Buk, bunyikan hamas pada kaf, buk. Ra tebal, tanwin bertemu dengan waw, kita kena masukkan sepenuhnya bunyi tanwin baris 2 di atas ini ke dalam waw disertai dengung 2 harakat idgham ma'al gunnah. Bukratan wa ashiya, wa ashiya, dekat ya ada tasydid, jadi kita kena njut wa ashiya, ya. Jangan baca wa ashiya, tak betul, ya. Wa ashiya, ya, macam itu. Okey, berhenti dengan mad iwad. Alhamdulillah. Okay, jadi sekarang kita nak menyemak membaca bersama-sama dengan saya. Silakan bersedia. Okey, kepada sahabat-sahabat yang masih ada dalam online, yang belum lagi masuk beri salam, sila beri salam. Saya nak berkenalan, ya. Saya sebagai pembimbing, ya, sahabat semua nak berkenalan dengan sahabat dari negara mana, dari daerah mana, tulislah. Especially orang baru, ya, macam Nur Siha ni. Nur Siha Yus. Nur Siha tadi saya nampak. Dari mana Nur Siha? Tulislah sikit, ya. Dari mana daerahnya, dari Sabah ke Sarawak ke, supaya boleh saya ingat insya-Allah sampai akhir hayat saya, ya.
Yang lain ni saya banyak dah ingat dah daripada mana Yang baru-baru ni belum lagi. Kena tulis selalulah. Masuk je tulis nama. Bukan tulis nama, tulis daripada daerah mana. Okey. Kalau dah bersedia belanja saya bunga kita. Okey. Alhamdulillah, Nur Siha dari Manjung. Negeri Perak. Manjung tu daerah dekat tempat tinggal saya lah tu. One Only D dari negara Singapura. Alhamdulillah. Tapi saya tak pasti lelaki ke perempuan. One Only D. Lelaki ke perempuan. Nak sebut tuan ke puan, Allah alam. Okey, tak apa. Yang pentingnya masuk mengaji, kenalkan diri. Okey. Puan Rasmah dari Melaka. Alhamdulillah. Okey, bersedia semua? Kita baca sama-sama sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abadahu Zakariya idh nada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqiran fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiya. Ya Zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Qala rabbi anna yakunu li ghulamun wa kanat imraati aqiran wa qad balagtu minal kibari 'itiyya. Qala kadhalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyinun wa qad
خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita telah dapat sama-sama menyemak, membaca ayat-ayat dari surah Maryam, daripada ayat pertama sehingga ayat ke-11 malam ini, dengan mengupas hukum-hukum tajwidnya, termasuklah hukum yang baru yang tak pernah ditemui sebelum ni, seperti mad lazim harfi mukhaffaf daripada ayat pertama tadi. Jadi harap-harap lepas ni tak ada silap lagi membaca mad lazim harfi mukhaffaf ini. Ada yang tak tahu nak baca, macam mana nak baca panjang dia, macam mana pendek dia, macam mana, yang mana satu panjang, mana satu pendek. Jadi mudah-mudahan dengan bimbingan ini menjadikan tuan-tuan semakin, puan-puan semua semakin fasih dan mahir menguasai ilmu tajwid, mudah-mudahan insya-Allah. Jadi kita tutup majlis ilmu kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Aus. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sebelum saya akhirkan majlis ilmu pada malam ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Fitri kepada sahabat-sahabat yang telah pun merayakan raya pada kali kedua setelah selesai puasa 6-nya, puasa sunat Syawalnya. Semoga puan-puan berbahagia, kerana barang siapa mengerjakan puasa sunat pada bulan Syawal, selepas dia berpuasa sebulan Ramadan, dia diikuti dengan puasa sunat 6 hari pada bulan Syawal, diibaratkan dia berpuasa, mendapat pahala puasa setahun, bukan sebulan tapi setahun. Jadi rebutlah peluang itu. Siapa yang belum mulakan puasa sunat Syawal tu, belajarlah untuk puasa sunat. Dia boleh juga selang-seli, tak semestinya direct. Baiklah, kita peringatkan sekali lagi, besok hari apa? Hari Rabu. Maka zikir yang dicadangkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ialah beristighfar. Jadi banyakkan beristighfar, sahabat semua, sebanyak-banyaknya. Astaghfirullahalazim. Itu sederhana, panjang. Ada lagi yang panjang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu lengkaplah. Kalau yang paling pendek, kalau kita rasa berat sangat nak sebut, sebutlah astaghfirullah. Cukuplah, bacalah sampai 1000 kali. Itu menunjukkan bahawa sifat kehambaan kita yang banyak melakukan kesilapan dan dosa. Mudah-mudahan kita tergolong dalam orang-orang yang sentiasa bertaubat, insya-Allah. Jadi sampai di situ dahulu, sehingga kita bertemu lagi pada malam besok
Dengan itu aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada sahabat semua diucapkan selamat hari raya. Belum terlambat ya, sebab belum sampai 10 hari lagi. Okey, sekian dahulu.